Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, apa khabar Bapak Ibu, Tuan-Puan di mana juga kita berada. Pada malam ini kita menambah wawasan kita dalam dunia pengobatan herba. Sangat unik, sangat menarik. Dan pengobatan herba ini setiap hari berkembang. Sama juga dengan pengobatan-pengobatan yang lain. Kalau kita melihat pengobatan herba ini muncul lebih dahulu, digunakan dalam ketemadunan manusia. Kemudian baru diikuti dengan pengobatan kimia. Jadi herba itu adalah satu pengobatan yang awal. Sejak adanya manusia di atas muka bumi ini, manusia sudah mula mengenal terdapat banyak bahan yang digunakan untuk tujuan perawatan. Masya Allah. Dan bagi satu kaum, bagi satu masyarakat di mana juga mereka berada, mereka mempunyai catatan-catatan atau pengalaman-pengalaman hidup menggunakan herba ini. Jadi dia terlalu luas, besar ruang lingkupnya, dan kita yang nak mengkajinya pada hari ini harus membuka seluas-luasnya pemikiran kita. Jangan kita menafikan kalau kita belum pernah mencobanya. Banyak daripada testimoni-testimoni yang muncul pada hari ini pun ada dikabarkan kepada Pak Haji bahawa ada saudara kita yang telah mempunyai sakit di dalam perut, ya, mungkin usus, mungkin tokak lambung, atau kita panggil GERD, telah pergi mendapatkan perawatan di pesantren kita, di pesantren di Aceh, di Sarawak, ya. Alhamdulillah, kita bukan nak mengangkat atau mencerita sesuatu yang tidak ada dasar perbincangannya. Kita mengatakan bahawa air pergunungan Selawah yang ada di Aceh itu mempunyai magnesium, mempunyai satu mineral yang kita akan diskusikan nanti pada suatu waktu. Jadi apa yang Pak Haji dipahamkan, bahawa Alhamdulillah selepas minum beberapa jam kemudian sakit itu mula tenang. Jadi oleh sebab itu maka pada malam ini kita membicarakan suatu rumusan-rumusan yang kita namakan jurus. Ya, jurus. Kita merumuskan apabila kita mampu melihat pengobatan itu dalam helicopter view. Kita lihat daripada atas sepanjang pengalaman kita. Ya, kita bukan satu hari, bukan 2 hari, tapi pengalaman kita melihat bahawa terdapat material medika, bahan-bahan pengobatan yang sangat kesan, sangat kuat dan sangat memberikan impak kepada kesihatan tubuh badan kita. Dan pada malam ini kita namakan satu jurus sebagai 5 jurus yang perlu kita faham, iaitu jurus yang kita sebut sebagai jurus alkali. Apakah yang dimaksudkan dengan jurus alkali ini? Bahawa tubuh badan manusia yang sakit, yang tak sakit, ya, ada keseimbangan alkali dan juga asid, ataupun alkali dengan asam, ataupun basa dengan asam, bahasa Indonesia, alkali dengan asid. Jadi apa yang berlaku di sini ialah berlaku kecelaruan di dalam tubuh badan kita, ketidakseimbangan. Asid dan alkali ini dia mesti imbang. Tiba-tiba kalau dia jadi terlalu berasid, maka dia datangkan pelbagai penyakit. Sebagai contoh, orang yang jadi GERD, orang yang jadi tukak lambung. Kenapa terjadi begitu? Karena terlalu berasid. Apabila terlalu berasid, maka ini akan menyebabkan berlaku gangguan kecemasan. Terjadi gangguan perasaan cemas. Cemas itu adalah perasaan yang dihasilkan di perutnya itu sendiri. Karena selalu kita berfikir bahawa
otak manusia ni ada dua. Lalu bagi ulangkan. Pertama, otak di kepala. Yang kedua, otak di perutnya. Bila seorang itu marah, perutnya menjadi merah. Bila seorang itu merasa sakit di perutnya, asam, maka pikirannya gelisah. Dia jadi gelisah. Gelisah itu orang panggil dia GERD. Ya, GERD itu ialah tokak lambung yang menyebabkan berlakunya anxiety. Anxiety itu berartinya dia sudah sampai kemurungan, kegelisahan. Cuba kita bertanya kepada orang yang ada masalah jiwa, masalah perasaan. Pasti dia ada masalah kat perut dia. Pasti dia ada masalah dekat otak dia, otak di perutnya itu. Dia akan mempunyai permasalahan. Jadi bagaimana kita nak merawatnya? Kita pula memakan dengan berbagai-bagai makanan yang ada asam atau asid yang tinggi, termasuk ubat-ubat kimiawi. Itu adalah asid. Asid bercampur dengan asid, asam bertambah asam. Bertambah teruklah sakitnya. Dia tak dapat lagi. Ya, dia tak dapat lagi yang dikatakan tenang. Jadi kalau kena anxiety, kena schizophrenia, kalau kena bipolar, terus menerus sakit. Sebab apa? Sebab otaknya yang ada di perut itu terus bertambah asam, bertambah asid. Nah, itu yang tidak betul pada pengamatan pengobatan herba. Pengobatan herba dia kaji di situ bahawa kalaulah di perut itu ada asam yang tinggi, maka dia harus diberikan sumbernya alkali. Masya Allah. Jadi oleh sebab itulah maka kita tengok jadi gastrik, ya, orang yang jadi pedih perut, ataupun penyakit-penyakit apalah yang disabitkan di perut itu, yang ketika kita pegang di kaki dia jadi dingin. Jadi kita nak tengok, ya, asid alkali di perut itu imbang atau tidak. Maka di situlah maka kita membicarakan tentang apa disebut sebagai probiotik. Probiotik ini ialah makanan-makanan yang dapat mengimbangi semula asid alkali dalam tubuh. Boleh dapat daripada buah-buahan. Kita boleh dapat daripada buah-buahan seperti betik, papaya. Papaya mempunyai bahan probiotik, di mana bila kita ambilnya itu akan menyejukkan di bahagian perut kita. Pisang boleh gunakannya juga sebagai probiotik. Tetapi bagi mereka yang mempunyai masalah, setengahnya ada masalah dengan ginjal. Ya, bila ada masalah ginjal ni kita tak boleh ambil pisang. Ya, pisang ni walaupun pisang adalah salah satu buah-buahan syurga, tapi ketika kita sedang sakit ginjal kita tak boleh ambil sebab dia ada potasium tinggi. Kurma begitu juga tak boleh ambil, dia ada potasium tinggi. Jadi oleh sebab itu di dalam pengobatan kita, walaupun buah itu disebut sebagai buah-buahan yang ada di dalam syurga diceritakan dalam Quran, tetapi kita kena mempelajari tentang ilmu pengobatan. Apa yang boleh, apa yang tak boleh misalnya. Jadi oleh sebab itulah maka di sini bagaimana kita nak mengimbangkan apa disebut sebagai good bacteria di dalam perut kita. Bagaimana kita nak hidupkan good bacteria supaya dia berkembang, asid dan alkalinya itu stabil. Itulah yang dikatakan makanan-makanan yang mempunyai kesan probiotik. Nah, di sinilah kita akan menjumpai hadis Nabi SAW yang mengatakan kesembuhan itu ada pada 3. Ya, asal, yakni madu. Madu adalah salah satu daripada makanan. Bukan hanya makanan sebagai probiotik, tetapi dia adalah merupakan salah satu daripada makanan sunnah Nabi SAW. Ya, yang kita belajar sunnah itu khair, ma'ruf dan haq. Baik.
Oleh sebab itulah maka daripada pengamatan Pak Haji lebih 30 tahun lebih berbicara tentang herba ni tak putus-putus, Pak Haji mendapati ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Yang pertama ialah ketidakseimbangan asid dan alkali inilah yang menyebabkan berlakunya kebanyakan penyakit. Betul, penyakit datang pada perut. Betul. Sangat-sangat betul. Ya, kita tengok bagaimana penyakit itu datang pada ketidakseimbangan di dalam perut itu terlebih dulu. Jadi oleh sebab itulah maka 80% penyakit itu berasal daripada masalah asid. Jadi oleh sebab itu jurus yang perlu kita berikan ialah jurus akali. Nak dapatkan akali, sumber akali, supaya ianya boleh menjadikan tubuh badan kita itu sihat. Dan di sini Pak Haji ada keluar ada namanya alkali spray. Alkali spray, tetapi yang ini sudah diambil ukuran dosis yang betul. Salah satu bila kita cuba untuk memformulakan, kita tahu herba ni untuk ini, herba ni untuk ini. Itu semua orang tahu, ahli-ahli herba tahu. Tetapi dosisnya berapa? Dosisnya inilah yang kita kena cari. Bila kita berjaya menemuinya, maka kita akan menemui ubat yang sebenarnya. Jadi dengan sebab itu, maka hasil daripada selepas kita mengeluarkan alkali spray boleh daripada lebih daripada 6 bulan, daripada analisa yang telah disampaikan itu, maka menunjukkan bahawa kita sudah boleh menemui ada formulanya. Berarti perlu ditingkatkan kepada 7 kali ganda daripada alkali spray yang kita keluarkan. Maka kita namakan alkali super. Jadi oleh sebab itulah maka perbincangannya apa yang dibuat oleh alkali super ini. Jadi yang pertama sekali, dia bila kita ambil ini, dia untuk pencernaan, untuk menghidupkan kembali good bakteria di dalam perut kita untuk keseimbangan asid dan alkali. Apa kesannya? Kesannya ialah penyerapan. Penyerapan akan berlaku dengan begitu efisien makanan yang kita ambil. Jadi bila makanan yang kita ambil itu, keseimbangan alkali dan asid ni berada pada tahap keseimbangan yang baik, maka makanan tak jadi racun. Makanan tidak jadi racun. Yang jadi makanan jadi racun itu apabila ketidakada simbangan di dalam tubuh badan kita, asid dan juga alkali. Maka kesan keracunan itu rosak ginjal. Buah pinggang rosak itu sebab kerana ketidakseimbangan yang berlaku di dalam tubuh badan kita. Jadi bagaimana kita nak merawat orang yang ada masalah buah pinggang? Kita beri ubat untuk hilangkan sakit buah pinggangnya? Tidak. Kita mencari obat yang paling sesuai untuk menghilangkan peradangan di ginjalnya? Tidak. Kita cari herba untuk menurunkan kadar urin, kreatininnya, albuminnya? Tidak. Tapi kita cari satu herba yang dapat mengimbangkan asid dan juga alkali yang tubuh badannya. Jadi oleh sebab itu maka mereka yang banyak mengambil ubat-ubat kimia khususnya untuk ubat buah pinggang ni gelisah. Dia gelisah sebab tanda ketidakseimbangan alkali dan asid ni ialah kegelisahan. Orang tu akan gelisah. Jadi kalau dia gelisah, kita kata dia tidur, dia gelisah. Dia bangun, dia gelisah. Dia gelisahlah. Gelisah dapat dilihat daripada cara dia berbual dengan kita. Dia tak tenang. Dia jadi seorang yang pemarah, atau dia jadi pendiam, atau dia jadi sesak nafas. Sesak nafas itu juga gelisah. Kenapa berlaku sesak nafas? Sebab ketidakseimbangan asid alkali. Jadi untuk itulah maka jurus yang terbesar dalam perawatan ini yang kita kena terima ialah untuk membetulkan keseimbangan ini. Balancing antara asid dan alkali.
Jadi itu namanya jurus akali. Jadi oleh sebab itu maka apabila kita berikan kepada orang yang mempunyai masalah ginjal, dengan secara otomatisnya tubuh yang mempunyai doktor yang bekerja dalam dirinya sendiri itu akan merawat self healing. Dia akan merawat dirinya sendiri. Kita hanya perlu buat pengimbangan je. Mengimbangkan saja. Ini adalah satu cara berfikir. Cara fikir baru dalam dunia yang ada pada hari ini, bermetodkan kepada kaedah herba, iaitu membuat pengimbangan asid dan juga akali. Maka dengan sendirinya ginjal kita akan makin hari makin baik, makin hari makin baik, makin hari makin baik. Walaupun kita sudah berada di stage yang kelima yang mahu membuat mesin hemodialisis, atau kita yang sudah pun menggunakan mesin hemodialisis, kita lakukan pengimbangan ini. Sebab apa? Sebab akibat daripada asid yang tinggi menyebabkan orang yang kena ginjal tak boleh kencing. Kencingnya sedikit. Ya, makin hari makin sedikit. Kalau diberi minum air, harus bersukat 500 ml saja, tak boleh lebih. Nanti apa? Nanti kerana ketidakseimbangan ini, badannya jadi edema, dia bengkak. Kerana air tak boleh keluar. Kenapa air tak boleh keluar? Kenapa patutnya kita minum 1 liter, kita keluar 1 liter? Kenapa tak boleh keluar 1 liter? Tidak seimbang. Subhanallah. Besar ya, tentang bagaimana impaknya keseimbangan akali dengan asid. Itu yang pertama. Yang kedua pula, kenapa sel pankreas kita tidak jadi peka, tidak jadi sensitif, yang menyebabkan bila kita makan, dia tak boleh nak keluarkan insulin. Sepatutnya, bila orang tu makan, maka insulin akan dikeluarkan untuk menukarkan jangan jadi gula masuk di dalam darah. Bila dia jadi gula, dia masuk ke dalam darah, namanya kencing manis. Kencing manis itu sebab apa? Sebab ketidakpekaan sel pankreas. Kenapa tak peka ini? Sebab ada masalah ketidakseimbangan asid dengan akali. Jadi, yang kita katakan ini ubat untuk kencing manis kah? Bukan. Ini ubat untuk apa? Untuk seimbangkan. Bila dia seimbangkan, apa yang akan berlaku? Kita sihat. Buktinya apa? Buktinya, tengok ya, buktinya. 2 penyakit yang selalu mempunyai masalah dalam bidang pernafasan. Apa dia? Penyakit apa? Ginjal. Orang ginjal tu nak nafas kurang, sebab tu kita tengok mukanya pucat. Mukanya putih. Ya, kalau kita tengok lidah tu pink. Itu antaranya. Sebab apa? Sebab dia punya pernafasan dia tidak kuat lagi, oksigen tak cukup lagi, pasal tak seimbang asid dengan akali tadi ni. Itu dia. Dan orang yang ada penyakit kencing manis sama juga. Orang yang ada penyakit kanser sama juga. Akibatnya itu, maka kerana ketidakseimbangan itulah yang menyebabkan pernafasannya tidak bagus. Jadi pengecamannya mudah saja. Pengecamannya mudah saja. Apa dia? Bila dia ambil akali super, dia boleh bernafas. Berapa harga sekali kita nafas? Tak ada harga berapa? Lepasnya berapa harga? Tak ada harga. Itu harga kehidupan. Jadi kenapa kalau kita sudah ikut dia punya kuliah ni, kenapa tidak berani untuk kita cuba? Kita dah habis lama dah ubat-ubat, bermacam-macam dah kita cuba dah. Jadi oleh sebab itu maka kita kena mengikuti perkembangan ilmu pengobatan herba itu. Dia berubah. Jadi oleh sebab itu ada kursus yang akan Pak Haji buat pada 1 bulan November sampai 7 November yang akan diadakan. Nanti mungkin di Perlis, mungkin di Wangkelian, mungkin di Sungai Petani, ya boleh, insya-Allah. Jadi seminggu ini kita belajar, kita memahami, dan bagi mereka yang dah belajar pun kena duduk dengar.
Ya, satu perbincangan baru tentang dunia pengobatan yang ada pada hari ini. 2, penyakit kencing manis. Yang ketiga, ya, bagi orang yang ada masalah akali ini, dia apa? Dia jadi gemuk atau dia jadi kurus. Tapi banyaknya gemuk. Gemuknya, ya Allah, dia jadi gemuk. Kenapa tak boleh kurus-kurus? Dia kata, saya makan ubat macam-macam, tak mau kurus juga. Pasal tidak seimbangan asid akali untuk badannya. Kita tahu, masa dulu kita sebut, wa iza maritu fa huwa yashfin. Bila aku sakit, dialah yang menyembuh. Ucapan Nabi Ibrahim, ya Allah masuk dalam Quran. Bila aku sakit, siapa yang menyembuh? Allah. Jadi berartinya Allah menitipkan doktor yang ada untuk badan itu self-repairing. Ada sel T, sel B, ada human growth hormone, ya, yang akan memperbaiki. Tetapi kenapa doktor tak bekerja? Sebab itu, bagaimana kita nak uji, ya? Kita nak uji apakah berlaku keseimbangan akali dengan keseimbangan akali dan juga keseimbangan asid ni. Pertama, kalau orang tu luka, apa sebab susah sangat nak sembuh luka tu? Itu tak seimbang asid dan juga akali. Susah. Jadi kalau dia ambil kepada akali super, maka dia akan sembuhkan luka tu dengan cepat. Tu antaranya kelebihannya. Jadi oleh sebab itulah, bagaimana dengan luka pada setiap hari? Dan yang paling jauh sekali, alkali yang menusuk sampai asid yang menyebabkan serangan jantung. Itulah tajuk kita baru mukadimah ni. Itu 30 minit pertama ni baru mukadimah. Ya, kemudian baru cerita pasal jantung. Orang yang kena serangan jantung, nak ubat dengan apa? Kita ada macam, kita ada jantung hati, kita ada minyak zaitun Palestin. Banyak orang sebut, kenapa kita gunakan minyak zaitun Palestin? Kenapa kita gunakan ini? Kita gunakan jantung hati. Ya, okey. Ada juga kita keluarkan squalene. Minyak squalene. Minyak squalene itu minyak daripada hati ikan hiu. Minyak squalene. Ada kita keluarkan minyak squalene. Squalene. Ni. Tapi squalene itu bukan hanya berada pada hati ikan hiu saja. Ya, squalene itu dia berada dalam minyak zaitun. Dia adalah minyak-minyak yang lain. Yang orang kenal dia dengan omega 3. Kerana bagi setengah-setengah orang, dia tidak mahu bahawa terjadi penangkapan ikan-ikan hiu yang banyak di lautan. Jadi dia cari squalene itu daripada sumber, antaranya minyak zaitun mengandungi squalene untuk jantung. Tapi ada satu hal lagi, iaitu untuk merawat keadaan jantung ni yang mungkin kita belum coba lagi. Walaupun kita dah coba dengan jantung hati dah sembuh, banyak, ramai orang sembuh. Minyak zaitun, alhamdulillah, ramai orang sembuh. Tapi mari kita cuba satu lagi metodologi, iaitu keseimbangan. Dengan kita memberikan dengan akali spray juga dia sembuh. Masya Allah. Jadi jantung ni, yang kalau kita tahu ya, bahawa jantung ni ada yang lemah jantung, ada yang ketersembatan di dinding arteri, arteriosklerosis, dan ada yang terjadi kita kata serangan jantung lah, kita katakan itu boleh jadi daripada tekanan. Kerana apa? Darah beku ataupun kadar kolesterol yang tinggi. Dan ada soalan yang dihantar dekat Pak Haji, selain daripada makanan, apa lagi yang meningkatkan kolesterol kita? Banyak. Bukan sebab makanan aja. Apa dia? Pikiran, beban fikir yang panjang. Beban fikir, tak mau sukses juga. Itu. Yang kedua, apa dia? Itu kita kata tak boleh tidur malam. Ya, peningkatan kadar kolesterol makin tinggi. Jadi oleh sebab itu, apa yang dia menyebabkan dia jadi tinggi itu? Kerana stres itu menjadikan tidak seimbangnya asid dan akali. Tak tidur malam itu menyebabkan berlaku ketidakseimbangan asid dan akali. Jadi oleh sebab itu, kita orang kata
pi tang mana dia pusing tang tu juga. Dia pergi di situ juga asid dan alkali, asid dan alkali, asid dan alkali. Jadi inilah dia katakan balancing. Cleansing and balancing. Dalam ilmu pengobatan herba ni, dia ada konsep cleansing and balancing. Jadi kemudian yang keempatnya, iaitu untuk orang yang ada darah tinggi. Maka lengkaplah 4 serangkai ini, darah tinggi, jantung, buah pinggang dan kencing manis. Ini semua adalah penyakit yang menyerang dunia yang ada pada hari ini, tetapi tidak ada solusi yang betul-betul menjawab persoalan ini. Nah, maka pada hari ini, dengan kepahaman yang ada pada kita, dengan pengalaman yang kita yang panjang, maka kita bagikan satu solusi, iaitu alkali super. Jadi itu adalah di antaranya. Masya Allah, daripada ini dia dapat merawat, ya, sampai kepada luka dan sebagainya. Untuk semua penyakit lah kita bagikan dia dengan herba yang tersebut. Masya Allah. Baik, Pak nak jawab soalan-soalan yang dikemukakan. Ya, soalan-soalan yang telah dikemukakan. Okey, Alhamdulillah pada malam ni banyak juga soalan yang diambil daripada grup WhatsApp. Assalamualaikum Tuan Haji. Masalah anak saya hidung sangat sensitif dengan bau kimia, alkohol seperti minyak wangi, menyebabkan sakit kepala yang teruk dan telinga sangat sensitif dengan bunyi yang kuat. Ni nak makan apa ni? Sensitif bunyi, sensitif bau. Ada orang betul, ya, ketika dia ambil bau tu dia jadi pusing, dia jadi pening, dia nak termuntah. Bau minyak wangi, kita wangi, dia nak termuntah. Jadi macam tu. Begitu juga, ya, ini pun ada dia punya permasalahan yang sensitif dengan bunyi juga. Jadi sebab itu, kalau dalam ilmu pengobatan herba, dia kata ini adalah kerana metal, logam dalam badan. Kerana ada logam dalam badan. Mungkin plumbum, mungkin mercury, mungkin arsenic, mungkin apa, tetapi tak sampai dia mengganggu yang lain. Dia ganggu. Jadi kita kena buang. Logam ini dibuat dengan kaedah dipanggil kilasi, chelation terapi. Ya, apa dia itu? Salah satunya ialah dengan minum daripada anthrax yang dicampur ke dalam air kelapa. Oh, kena campur air kelapa? Ya, kena campur air kelapa. Kena buka anthrax tu satu kapsul dalam air kelapa. Lalu dia aduk-aduk sampai dia minum air dia. Satu. Tapi ada satu perkara lagi pada bahagian telinga. Itu boleh mungkin daripada bahagian hidung. Ya, boleh kita gunakan. Kita kena tahu bahawa ada satu herba yang sangat baik untuk menjaga sensitiviti telinga. Dia ada pokok bayam berduri, Amaranthus spinosus. Pokok bayam berduri yang Masya Allah yang ditanam oleh Pak Imran and team di dekat Kali Tengah, dekat Pulau Jawa, itu yang dihantar ke sini yang kita proses. Hari ini pun Pak Ji hubungi dengan Pak Imran. Pak Imran, ada lagi kah dia punya, kita punya bayam dulu? Masih ada lagi. Haji masih ada. Hantar segera sini. Hantar segera. Sebab ramai orang menghadapi masalah apa? Masalah gangguan pendengaran. Kita banyak sangat guna handphone, banyak sangat ada kita panggil 5G, kita 4G yang menyebabkan berlakunya getaran medan elektromagnetik. Satu kajian yang telah dibuat bahawa getaran itu boleh dihilangkan dengan bayam. Bayam pun ada elektriknya. Ya, kita tengok macam mana bayam ni dia mempunyai kesan membetulkan balik elektrik medan 5G dan 4G ni untuk dia punya handphone dan sebagainya. Jadi kita boleh gunakan yang tu, ya. Jadi kita gunakan dua, anthrax satu,
dan juga boleh gunakan bayam berduri atau nama produk kita HB. Nama produk kita HB. Itu boleh kita gunakan. Masya Allah. Ini produknya ada HB. HB ini adalah bayam. Ya, kita gunakan untuk anemia. Sebenarnya bayam ini bukan anemia saja. Bukan sebab kurang darah saja. Tapi banyak yang lain pun boleh gunakan daripada bayam. Okey. Di antara soalan yang pertama ya. Kita tengok pada soalan yang kedua. Soalan yang kedua, wanita 51 tahun, tapak kaki sakit, sudah ambil antiret, masih sakit, ambil herba apa Tuan Haji? Okey. Bila dia bangun pada waktu pagi, dia pijak, tumit itu sakit. Itu menunjukkan asid yang tinggi. Cara dia kena ambil antiret. Tapi dia cakap, saya sudah ambil antiret, tapi masih sakit. Maka kita kena pergi kepada satu herba yang baik, pada seorang mungkin belum baik pada orang lain. Tak sesuai dengan orang lain. Kita pergi pada herba yang kedua. Apa dia? Untuk hilangkan asid ni. Antara ialah syak ketulis. Ambil sebelum kita tidur. InsyaAllah mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan hilang sakit ketika kita pijak di awal-awal pagi. Tapi kalau kita nak bicara tentang pengobatan kita pada malam ini, ialah Alkali Super. Itu adalah untuk asid. Masya Allah ya. Baik, kita pergi pada soalan yang ketiga. Assalamualaikum Tuan Haji. Pasien lelaki usia 23 tahun. Ada tumor di ginjal. Perlukah kita beri herba yang mana? Ada tumor. Ketumbuhan di ginjal. Ingat ni. Ketumbuhan di ginjal. Ketumbuhan di ovari. Ya, ketumbuhan di dalam rahim. Ini kesemuanya kena guna gabungan daripada ginkgo biloba. Kedua, kena gunakan Centella asiatica. Kena gunakan buah kismis, buah tin, buah kurma. Dan ada satu herba khas, herba special, iaitu yang terdapat dalam radi IQ. Kadang-kadang ya kita bagi radi IQ ke orang tu tak percaya. Mindset dia kata, ini minuman bukan obat. Itulah yang tak faham tu. Kita sebut ini functional food. Fungsional food. Makanan, minuman. Tapi jadi obat. Biarkan obat menjadi makananmu. Biarkan makananmu adalah obat. Menjadi obat. Biarkan minuman jadi obat. Biarkan obat jadi minuman. Jadi makanan. Jadi oleh sebab itulah maka ramai orang tak sedar. Ketumbuhan dalam tubuh badan kita, apa juga tumbuh, di mana dia tumbuh dalam rahim kah, di luar rahim kah, di dekat breast kah, dekat ginjal kah, dekat mana pun dia tumbuh. Coba dia. Radi IQ. Kenapalah Pak Haji tak bagi tahu daripada dulu-dulu lagi? Bukan sebab Pak Haji tak bagi tahu. Inilah kita katakan bahawa pengalaman yang makin lama itu akan berikan kita faham. Karena kebanyakan orang yang kita bagi tu very simple. Minum koko saja, minum coklat saja, minum kakao saja. Semua. Tambah-tambah lagi sekarang kita sedang membina petani-petani koko, petani kakao di Indonesia. Di Malaysia juga. Subhanallah. Yang mana kita akan beli daripada koko itu dark chocolate, black chocolate yang mengandungi flavonoid yang tinggi untuk rawatan jantung, untuk ketumbuhan, untuk kanser. Dia mengandungi kekayaan. Kekayaan apa? Kekayaan flavonoid. Daripada mana? Tu, apa-apa yang kita sebut. Percampuran di antara buah dan daun. Masya Allah, Tuhan. Kalau orang itu, dia tahu tentang kelebihan ini untuk semua jenis penyakit ketumbuhan kanker tumor. Ya Allah, cuba bayanglah tengok orang beli. Ya, dia makan sembuh, Allah Akbar. Allah lah yang akan memberikan pengetahuan, mendetik hati orang untuk mau mencuba. Kadang-kadang kita cakap pun dia tak percaya. Itu dah di antaranya. Okey, kita tengok soalan lagi.
Seorang lagi penyakit vertigo, yakni kulit. Apakah solusi terbaik? Vertigo ni penyakit putih-putih tau. Kalau vertigo tu pusing. Ini penyakit kulit, penyakit putih-putih tu nak ubat dengan apa? Ya, kita nak ubat dengan apa? Ingat betul-betul ni. Pak Haji dah bagi tahu banyak petua ni. Kerana dekat kita kena guna Cosinium Plus. Cosinium Plus kapsul. Tapi kalau kita tak ada, kalau mereka yang ada di rumah dia pokok nipah. Pak Haji dah bagi tahu dah ni. Sembuh ni izin Allah. Pokok nipah ni kita ambil buah nipah yang muda tu direbus lalu dibuat mandian. Dan kita minum nira nipah. Nira nipah, manisan nipah tu setiap hari minum. Itu untuk rawatan kulit yang jadi putih-putih macam tu. Ya, jadi itu di antaranya. Kalau lah Pak Haji dulu, Pak Haji sempat dulu, sekarang dah usia-usia macam ni dah tak banyak yang tak sempat dah. Apa dia? Salah satunya ialah pokok bambu yang menjalar. Kalau kita naik di Banjaran Nakawan itu, Banjaran Sempadan Malaysia Thailand itu, ada pokok bambu. Tapi bukan pokok bambu naik melegak itu, bukan. Tapi dia besar-besar ni, tapi dia menjalar panjang. Dia jenis pokok bambu. Masya Allah, Tuhan. Kita masuk dalam hutan ini, kita lihat apa? Kita lihat Allah telah menjadikan pelbagai kejadian yang aneh. Kalau kita duduk kat kampung saja, kita tengok pokok bambu tu, besar bambu, betung bambu, apa untuk buat joran, pancing, ya, bambu madu sebagainya. Cuba masuk dalam hutan, madu dia tak menegak begitu, tapi menjalar seperti rotan. Jadi itu ada antaranya. Rotan ada satu, yang satu lagi akar. Kalau tiada rotan, akar pun berguna juga. Sebab apa? Akar tu menjalar juga. Tapi orang jarang mengetahui ada pokok apa? Pokok bambu yang menjalar. Itu ubat tu. Cincang yang tu saja. Yang rebus nanti, kalau yang nak mendapatkan juga, boleh pesan lah. Pak Haji boleh pesan, insyaAllah. Ada kawan-kawan lagi duduk dalam hutan tu. So ambil, kita buat rebusan. InsyaAllah hilang. Ya, hilang dengan izin Allah. Okay, baik. Kita tengok lagi pada soalan yang seterusnya. Assalamualaikum Pak Haji. Pesakit wanita 60 tahun alami sakit osteoporosis. Ya Allah, kalau buat tulang. Ni usia Pak Haji ni. Kemudian arthritis. Ni peradangan. Tis tu semua radang. Rheumatoid arthritis, hepatitis tu namanya radang. Kemudian masalah buah pinggang telah masuk pusat dialisis. Ni semua ni penyakit Pak Haji sebut ni. Ini asid ni. Asid ketidakseimbangan asid dalam tubuh badannya ini. Jadi macam mana kita nak rawat ni? Ni Akali Super Pak Haji dah keluar dah. Bagi saja Akali Super ni. Dapatkan. Baik, yang keenam nak tanya Tuan Guru, ini banyak terjadi di sekitar kami. Apa herba terbaik untuk masalah kulit? Ada yang ruam, gatal sangat, gatal menanah, terjadi kapalan, penebalan kapalan, dan gatal jika dikupas kulitnya berdarah. Tetapi gatalnya. Dia ketiga masalah tersebut, apa herba yang terbaik untuk kulit? Untuk kulit ni, dia punya macam ni ya. Racun badan kita dikeluarkan melalui kulit. Selain daripada buang yang besar, buang yang kecil, keringat. Dia buang melalui kulit. Penyakit kulit ini, dia sangat tergantung kepada vitamin C. Vitamin C. Ya, vitamin C ni vitamin anti-stress. Kalau begitu, kalau orang tu ingat ya. Pertama, sakit kulit kerana ada masalah alergi. Seperti makan makanan semalam. Gulai-gulai, kuah-kuah semalam yang hari ni yang tak habis, kita simpan. Kita panaskan, kita makan lebih pada 8 jam, itu pun gatal. Gatal, satu. Yang kedua, air yang kita minum itu air akali asid. Air dia tak elok. Kena ubah air.
Yang ketiga, yang ni yang selalu Pak Haji sebut. Apa dia? Makan daging ayam suntik. Dia kata nak buat macam mana Pak Haji, tak lalu nak makan yang lain. Ada ayam goreng ni lah yang boleh ada selera sikit. Boleh, tapi boleh sakit gatal. Tu macam tu. Kemudian lagi sakit gatal ni boleh terjadi apa dia? Sebabkan kerana bakteria. Macam mana kita tahu? Kalau dia gatal tiba-tiba dia keluar nanah, itu nama bakteria. Kalau dia gatal tapi tak keluar nanah, dia jadi ruam merah, itu nama virus. Virus atau virus. Kalau bakteria itu gatal yang pecah, ada nanah, itu bagi antiret. Jangan ambil banyak, malam ambil satu ya cukup. Tetapi kalau dia tak pecah, dia gatal saja, itu namanya virus. Kita bagi SJ2 atau SJH merah. Itu di antaranya. Jadi kita kena tahu dulu dia gatal tu sebab apa. Sebab apa dia jadi gatal begitu. Masya Allah ya. Okey, kita tengok lagi pada soalannya. Bilakah orang yang sakit stroke diabetes dikasihkan ubat Sinida sama spray? Bolehkah? Betul, tepat. Kenapa kita berikan orang stroke dengan Sinida? Sebab bila dia stroke, usus dia stroke juga. Apa buktinya? Dia sembelit. Pasal apa? Usus dia stroke. Yang kedua, kita perlu relaxkan dia. Saraf dia menegang. Menegang tu kita tengok dia pegang, dia genggam gitu, nak buka tak boleh. Nak buka tu kerah, itu dia menegang tu. Itu bukan sebab apa tu? Sebab saraf dia menegang. Neuro. Ya, jadi macam mana nak lepaskan ni? Nak lepaskan kena tidur. Tapi spray dekat orang stroke tak boleh spray di belakang telinga. Bolehlah spray di belakang telinga, boleh. Tapi displaynya tak betul. Displaynya kena depan telinga. Ni orang stroke. Ya, kecuping telinga ni. Bukan nak bagi masuk air dalam telinga. Bukan, tak boleh, tu masalah lain pula. Kena di depan telinga ni. Itu dia. Kalau tidak stroke, boleh di belakang telinga. Yang ni yang kita kena ingat. Apakah boleh kami spraykan dia kena air untuk kami minum? Tak payah. Ambil saja ni Akali Super ni. Sebagainya. Itu untuk nak bagi tidur spray tu. Okey. Ini soalan yang paling bagus. Penyakit thalassemia. Ada dua kategori, pembawa dan pengidap. Apakah dua-dua bahaya? Atau solusinya? Kesan tak ada emosi. Ya betul. Thalassemia ni emosi. Ada yang disebut sebagai pembawa, carrier. Yang ni dia tahan. Dia tahan. Dia tak menunjukkan kesan apapun. Tapi orang lain yang kena. Sama juga orang ada hepatitis. Dia sebagai pembawa hepatitis. Dia relax saja, orang lain yang tahu. Jadi macam mana kita nak merawat kedua-duanya ini? Maka sama. Balik semula kepada keseimbangan. Asid dan juga akal digunakan. Akal super ni insyaAllah. Ya, baik. Okey, kita pergi kepada soalan yang ke-9. Assalamualaikum Pak Haji. Herba yang tepat untuk sakit asam lambung dan ada fistula. Asam lambung duduk kat mana ni? Orang yang bertanya ni duduk kat mana? Okey, asam lambung ni dengar sini ya. Kita gunakan IMS. I'm Salahuddin. Kita guna tu. Kalau kita duduk dekat Malaysia ni ada namanya air IMT. Ya, kalau ada di Aceh tu ada AMS, ya, air Menara Selawah. Ya, kita ada juga air kita ada air immunity, IMS. Ya, bermacam-macam ya. Kita keluar untuk Akali, kita ada Akali spray. Kalau kita tak ada tu, kita ada Akali spray. Boleh. Ya, kesemua tu adalah ubat untuk tu. Untuk merawat kesemua penyakit. Masya Allah. Okey, baik. Kita tengok dekat sini. Dia kata ada fistula. Macam mana kalau ada fistula? Fistula ni kita kena spray. Luka, lubang, kita kena spray di situ. Ya, dengan busra. Busra. Masya Allah.
Okey, yang ke-10. Assalamualaikum Tuan Haji. Jika sudah guna banyak herba tapi tak kunjung sembuh kolesterol dan asam urat, harus bagaimana Tuan Haji? Herba yang sudah dikonsumsi semua dah guna. 17 botol dah guna. Alhamdulillah. Ya, buy one free one, tak apa. 17 tu baru separuh. Saya akali dah ambil, Rawako ambil. Apa tadi? Tu dia, banyak betul dia ambilnya. Sebab apa tidak sembuh? Sebab banyak. Sebab tak sembuh terlalu banyak. Dia dah kontra dah. Dia antara sakit ni dengan sakit ni. Sakit ni dengan sakit ni. Kontra. Padahal sakit ni taklah begitu teruk sangat ni. Kalau kita kata hanya dia punya kolesterol dan asam urat saja. Ya. Jadi senang saja ambil sajalah. Yang terakhir tinggal yang semua tu. Bukan tinggal sementara. Ambil yang dulu. Namanya Akali Super. Ambil tu dulu. Ya, kalau dia tak mahu tegak juga, mai kat sini. Mai kita buat perawatan di tempat Baji. Boleh? Nak buat perawatan, kita ada tempat tinggal. Tapi bawa orang yang nak jaga tu. Jangan main seorang-seorang sakit apa aja nak jaga. Macam mana ya? Banyak program kita kena buat. Bawa orang yang jaga tu. Mai ambil sini. Rawat sampai sembuh. Berapa hari agak-agak sembuh? Tak ingat 10 hari sembuh kot. Kalau yang jenis penyakit macam ni, kolesterol ni. Paling lama sebulan. Tapi tak apa. Ambil 3 hari, 7 hari. Kemudian dia lega sikit, dia balik sambung je lah. Ya. Berapa banyak orang-orang Malaysia, orang Indonesia juga datang ke Johor Bahru, datang ke Melaka, datang ke Pening. Kenapa tak mau datang di tempat Baji? Ini diskredit ni. Diskredit. Pasal apa? Tak percaya. Cuba datang ke sini. Ya, belajar kat sini. Ada yang datang tu hari tu. Pak Haji jumpa. Datang daripada, tak saya sebut pada mana. Jumpa kat Pening ni. Dia kata, untuk apa saya datang nak buat injection kat lutut tu, dia kata. Sebab dah kering dah. Lendir-lendir ni. Tak payah injection. Itu guna saja radik kolagen. 3 bungkus saja berjalan. Berlari, boleh jogging lagi dan sebagainya. Itulah antaranya. Ya, jadi kita faham saja nak gunakan apa. Okey, baik. Soalan yang ke-11. Salam Tuan Haji. Maaf, mau tanya, bapa berusia 57 tahun, biasanya riwayat tensi tinggi, kadang-kadang tensi turun menyebabkan kepala oyong. Oyong ni, bahasa Indonesia, pusing-pusing lah. Pusing-pusing macam nak tumbang tu. Apa penyebabnya? Herba apa? Yang inilah yang bagi katakan ketidakseimbangan asid kali ini. Karena kebanyakan orang-orang bila sudah usia begini, dia tak suka minum air. Ya, dia tak suka minum air. Dan kalau ada sakit yang kronik yang lama, dia suka nak minum yang manis. Jadi dalam badan itu sudah tak ada keseimbangan. Jadi kalau sebab itu, maka nak seimbangkan balik, kena Alkali Super. Bagus, Masya Allah ya. Afwan Tuan Haji, ada seorang ibu dengan kehamilan 5 bulan, ada ketumbuhan mengeluarkan darah di daerah leher. Apa-apa, ingat ni. Ketumbuhan, keluar darah lagi. Anak pula sedang hamil 5 bulan. Nak buat macam mana ni? Nak bagi herba, takut efek ke anak. Kalau kita tak bagi, ketumbuhan dia makin besar, keluarkan darah. Jadi nak buat macam mana? Kita cari makanan lah. Makanan yang jadi obat. Jadi makanan untuk anak dan makanan untuk ibu. Apa dia? Radik IQ. Dia Radik IQ. Besar jasanya Radik IQ ni. Banyak orang yang menafikan itu kena istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, dulu aku tak percaya ya. Aku tak percaya yang ni. Pak Haji duk cerita lama dah. Tapi aku tak percaya. Sebab aku ingat dia makanan. Istighfar dekat. Minta ampun dengan Allah. Ya, minta ampun dengan Allah. Jangan cepat-cepat tolak. Ini bukan ilmu Pak Haji. Ini semua minallah, daripada Allah. Kita ni semuanya skrip Allah saja. Ya, jadi kita bagi. Ingat tu, jangan diskredit. Diskredit esok sakit, carilah ubat herba juga. Okey. Kemudian seterusnya,
Assalamualaikum Tuan Haji, mohon solusi untuk atasi kutu busuk kepinding di pondok pesantren santri banyak yang gatal-gatal. Memanglah. Sebab kalau musim bendang memang banyaklah kepiting-kepiting ni yang terbang dan sebagainya. Macam mana kita nak bagi hilang ni? Ni, dengar. Pak Haji nak cerita satu rahsia yang Allah buat, iaitu minyak serai wangi. Sebab itu di sini ada, Pak Haji pun ambil daripada mana? Ada daripada Aceh, minyak serai wangi. Serai wangi. Kita panggil Malaysia panggil serai wangi. Minyak tu, ni, bila dia kena dengan haiwan tu dia pecah perut. Dan mengeluarkan cairan di dalam perut dia tu sampai kering. Allahu Akbar. Macam kita tembak, macam orang tu ditembak orang, kena, dia keluar darah, lama-lama dia mati. Allah buat dia macam tu. Sebab tu minyak serai wangi ni jangan tengok sepele juga. Ya, kita boleh, di sini ada apa jual namanya insect repellent. Insect repellent ni Abang jual ni, ambil serai wangi daripada Aceh lah. Spray dekat mana? Dekat ni kawasan duk basuh pinggan. Kerana situ ada cicak, ada kecoak. Kecoak itu lipas, ada semut, ada macam-macam kat situ. Spray bagi dia lari, dia menghindar lari semua. Tikus pun lari. Masya Allah. Jadi kita gunakan itu, tak salah guna dia punya ubat racun kimia sebagainya, ya. Jadi itu di antaranya. Terus kita tengok. Assalamualaikum Tuan Haji dan sahabat-sahabat, apakah herba terbaik bagi rawatan penyakit trigeminal neuralgia? Okey, ini di antaranya, ya. Seorang saudara akan menceritakan ini, mohon. Neuro saraf, kita tahu. Kita ada satu jurus lagi namanya jurus saraf. Nanti kita akan belajar. Tetapi tak mapalah, kita cerita awal. Saraf ini kena ingat, dia kena rawat di bahagian otak, kepala. Superbrain dan anxiety. Dua benda tu, superbrain dan anxiety. InsyaAllah sangat berkesan. Soalan yang ke-15, ya. Soalan yang ke-15. Assalamualaikum Tuan Haji. Bulan Julai tahun 2022 saya telah alami mind stroke. Oh, subhanallah. Sebelah bahagian kiri badan, akibatnya tangan kiri melemah. Betul. Setahun dah berlalu. Tangan semua dah okey. Cuma kebah di bahagian perut dan punggung belakang ni. Sebelah kiri masih ada herba apa yang kita nak gunakan. Betul. Ini neuro lah. Mind stroke, bell palsy, ya. Baik. Jadi apa herba kita nak gunakan untuk nak repair balik superbrain? Kena ambil superbrain. Kalau kita kata kita ambil superbrain itu, kita dah ambil tapi masih tak efektif lagi, kena tambah ni MMP ni. MMP. Ya, masuk ke dalam air hangat lah. Kita ada sudu dia, satu tu minum malam dan pagi. Minum malam dan pagi. Dan yang kedua, ingat ya, harus berbekam. Bekam. Orang stroke ni kena bekam. Mind stroke pun kena bekam. Ya, itu di antaranya. Okey, baik, seterusnya. Assalamualaikum Tuan Haji, penyakit kanser darah. Ni kanser darah pula. Yang ni leukemia, ya. Tahap 4, badan belakang naik bisul-bisul kecil. Semacam mata ikan, betul. Sebelum ini bisul-bisul tumbuh di bahagian kaki. Alhamdulillah dah kering. Satu lagi, ada tak produk untuk selera makan? Dia tak ada selera makan, badan dia susut. Kanser, Pak Judan sebutkan bahawa dia kena guna akali. Tepat. Ya, dulu kita sebut apa? Kanser guna syak. Syak tu akali. Syak don't get cancer. Syak tak kena cancer. Syak still don't get cancer. Yang ditulis William Lee, doktor yang membincangkan tentang keberkesanan kapsul syak katalis. Subhanallah. Baik, itu ada di antaranya. Tetapi hari ini kita ada yang lebih. Iaitu apa dia? Kita ada akali spray untuk kanser. Untuk kanser kah itu bukan keseimbangan akali dengan asid
Ya, kerana ketidakseimbangan kandungan asid terlalu banyak, maka menyebabkan asid itu makanan pada kanser. Darah sudah tak cukup lagi. Sel-sel darah putih menyerang sel darah merah. Sebab dia jadi kegilaan, abnormal. Abnormal tu sebab apa? Sebab akali dia tak stabil. Dia banyak asid. Jadi ambilkan itu. Yang kedua, jangan lupa ya, Sinida. Sinida tu ubat leukemia juga. Ya. Okey, bagi soalan yang seterusnya. Okey, mana dia? Untuk yang hilang selera makan. Ini. Pak nak sebut ni. Kenapa orang tu hilang selera makan? Dengar ni. Pertama, dia kencing kerak. Oh, kalau kencing kerak dia hilang selera makan. Ya, sebab dia nak minum air ajalah. Jadi kenapa orang ada kencing manis kurus? Sebab dia kurang makan. Sebab dia duduk minum air saja. Satu. Yang kedua, dia tak ada magnesium. Magnesium tu yang buat badan kita jadi selera. Kalau tak ada magnesium, dia tak selera. Kemana hilang magnesium? Kencing. Jadi oleh sebab itu, maka dia jadi kurus. Orang penyakit leukemia ke, penyakit kanser, dia jadi kurus. Sebab apa? Sebab malabsorption. Tak boleh serap. Kenapa tak boleh serap? Tidak ada magnesium. Subhanallah. Di mana adanya magnesium dalam herbal kita? Tongkat li? Ada dalam minuman kopi radik. Ini bapaknya ini ada. Ini kopi radik ada tongkat li. Ada magnesium. Tinggi magnesiumnya. Lagi kat mana magnesiumnya? Ni. Ini dia MA spray. Apa maknanya MA spray? Jadi kedua-dua ini. Ya, ini kedua-duanya ini mempunyai magnesium. Jadi kalau kita spray, datang balik selera makan. Kalau tidak, tak mau. Kita mau datang selera makan. Itulah di antaranya kerana kekurangan magnesium. IMS boleh tak? Boleh. Tetapi walau macam mana pun magnesium yang di sini lebih kuat. Magnesium ini adalah air yang turun daripada gunung yang ada magnesium. Di mana ada gunung yang ada magnesium ni? Paling banyak di Aceh lah. Ini adalah air daripada pergunungan Aceh yang ada magnesium tu. Subhanallah. Dia orang cakap mentang-mentang lah. Pak Haji duk nak buat pesantren. Duk buat pesantren di Aceh ni semua kisah bahasa Aceh. Bukan. Pak Haji lihat. Hikmah. Di Gunung Jerai, dekat Pak Haji tinggal ni, ada air yang keluar di Geopark. Di Tanjung Jaga. Air tu, air mineral. Air yang sangat baik untuk ubat-ubatan. Ada mineral-mineral yang tersembunyi. Rare mineral. Panggil REE tu. Rare mineral ini. Rare earth mineral. Ya, dia kalau kita panggil unsur surih atau unsur colloidal. Dia ada dalam bumi tu. Waktu dia berjalan turun air tu melalui akar-akar pokok, melalui tanah, melalui pasir, melalui apa semua tu, dia mengolah dia bergula sampai ke Tanjung Jaga. Jadi macam mana pula air yang turun daripada puncak Gunung Selawah, Menara Selawah, turun. Dia mengambil magnesium, maka dia jadi air magnesium. Air magnesium. Jadi apa bukti dia? Baik. Nanti siapa yang pergi ke pesantren kita di Selawah tu, pergi tengok. Kalau ada orang tanam pokok padi, akan nampak padi itu besar, banyak anak, dan dia akan jadi hijau hitam daunnya. Pergi tengok sana. Kalau tak percaya, pergi tanya Pak Udin, Abang Udin kita. Yang telah mewakafkan tanah. Mudah-mudahan Allah rahmati Abang Udin kita. Allah masukkan dia ke syurga. Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi amal jariah. Bagi kat situ. Pergi tengok pokok padi dia. Besar-besar. Masya Allah. Subhanallah.
Tapi kita tengok dengan memerhati, kita tengok dengan mempelajari. Bukan di situ saja, mungkin ada di tempat lain. Mungkin ada di PD, mungkin ada di tempat-tempat lain lah juga. Tapi Abang Haji nampak di situ. Itu di antaranya. Jadi itulah di antaranya kenapa hilang selera makan. Kena ambil magnesium. MA spray. Masya Allah. Baik. Itu yang pertama. Tak ada selera makan. Okey. Assalamualaikum Tuan Haji. Mohon solusi. Berlaku kebengkakan melampau dan rasa gatal kulit selepas sengatan lebah. Ini semua ni dapat insentif kena sengat lebah lah ni. Dekat dia punya Sungai Perak kemarin ni, bengkak di muka, ada tunjuk bengkak kat sini, ada bengkak kat hidung lah, ada bengkak kat bibir lah, macam-macam bengkak. Memanglah kalau kita gunakan sengat lebah dia bengkak, lepas tu dia gatal, alergi. Tapi dia kesan dia bagus. Kalau orang kena gout lah, kita bagi suntikan dekat lutut tu, bagus. Dan bengkak tu kadang-kadang berminggu-minggu lah juga. Sesuai, tak apalah. Tak usah nak bagi hilang bengkak tu pula. Sebab bengkak tu dia tak akan mematikan kita. Dia gatal je. Lama-lama dia hilang lah. Tapi macam mana kalau kita dah tak tahan sangat ni? Allah, tak sanggup lah, aku tak mau lah lain kali dia macam ni. Kita ambil antiret dia satu, ambil minyak penawar rimba tu sapu tu, lega lah nanti. Ataupun minum minyak penawar rimba tu sekaligus je. InsyaAllah. Tapi apa artinya kita nak dapatkan itu sebagainya. Masya Allah. Baik. Assalamualaikum Tuan Haji. Soalan mengenai NK, no cancer spray dan charge spray untuk pesakit kanser. Yang mana lebih bagus diberikan kesembuhan? Charge spray. Boleh? NK pun boleh. Sebagainya. Kita ambil saja. Jadi bila kita bagi NK spray atau charge spray, ya kita kena spray di air. Ni syarat dia kena spray di air. Kena goncang. Bagi dia minum. Okey, macam mana kita nak tahu kata kanser dia sudah semakin kurang? Dia punya pernafasan elok. Dia dah tak penat dah. Dulu dia duduk bedridden lah, tidur di atas kasur tu. Sekarang boleh turun dah. Itu menandakan kanser dia makin hilang. Yang kedua, hilang sakit. Hilang sakit. Tu dia antaranya. Masya Allah, itu penawar besar tu. Okey, soalan yang ke-19. Assalamualaikum Tuan Haji. Seorang teman operation di leher sebab saluran darah ke otak tersumbat. Saluran darah pergi ke otak tersumbat. Oh, Masya Allah. Akibatnya setelah operasi suara sudah hilang. Apa solusi nak dapat suara kembali pula? Itulah di antaranya. Apa? Dah operasi, darah tak boleh pergi ke otak, operasi lah, darah pun dah boleh pergi dah. Tapi tak ada suara. Yang betul lah. Keadaan ini sangat berlaku. Jadi apa yang kita ambil? Alkali super. Tak ada suara, hilang selera, tak boleh tidur malam, gelisah. Itu semua alkali super ubat dia. InsyaAllah, jangan lupa. Ya, bersama-sama lagi dengan pengobatan kita. Belajar terus belajar. Jangan sampai kita berhenti. Jangan sampai ingat, kita nak belajar ni sampai bila-bila belajar. Sampai bila-bila apa? Orang di keliling kita sakit, kita pun sakit. Pak Haji dah umur 60 ni. Tak macam dulu. Kalau dulu lah, insyaAllah sambil berdiri. Tak buat duduk-duduk macam ni. Kau ni duduk sajalah. Duduk sajalah. Orang lain pula kena berdiri. Hak mana berdua atau berdiri. Ya. Jadi itu adalah antaranya. Kena belajar sampai habis. Kemudian, orang kata belajar ilmu herba ni seperti apa? Dia kata apa? Alam-alam menyeluk pekasam. Dia sampai ke pangkal lengan. Itu dah antaranya. Kemudian kita belajar sungguh-sungguh. Kita bukan belajar kemudian berhenti. Belajar berhenti. Belum lagi kita dapat khatam lagi ilmu ni. Kita dah buat sendiri dah. Lepas tu adalah masalah dia. Binasa habis. Tak boleh ke tu? Belajar. Jadi jangan berhenti belajar. Jadi daripada duduk, teman-teman duduk hari cuti, bulan 11 ni, bulan 12 ni, datang ke Malaysia duduk. Carilah duit tu.
tiket saja. Lepas tu ada makan tu tak apa, makan mi moringa pun sudah lah. Ambil lah kerepek pisang makan sebagainya. Asal boleh hidup ya, menuntut ilmu, duk tunggu di rumah tu apa yang kita dapat? Ya, belajar. Tempat pula ada tempat penginapan, ya, ada silibus kita belajar, ya. Itu di antaranya. Terima kasih banyak. Sebelum mengakhiri, jangan lupa akali super untuk balancing asid dan juga alkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.